kalau seseorang itu telah dimasukkan ke ward psikiatri, apakah jenis rawatan yang akan diberikan? Kalau kita tengok tadi ada banyak aktiviti yang mereka akan lakukan, aktiviti harian yang seperti biasa kita lakukan. Okey. So apabila dimasukkan ke dalam ward, dia ada indikasi tertentu. Selalunya sama ada gejala itu sangat serius dan memerlukan rawatan di dalam ward, dan juga mungkin ada kecenderungan untuk mencederakan diri dan orang lain. So apabila mereka dimasukkan dalam ward, of course kita kena melalui macam saya cakap tadi, assess, dapatkan riwayat sejarah sakit dan seterusnya, membuat investigation yang tertentulah untuk rule out penyakit-penyakit lain. Dan jika kita telah mendapatkan diagnosis yang tepat, kita akan memulakan rawatan yang segera. So rawatan ni bersifat farmakological ataupun ubatan, dan juga non-farmakological yang bersifat macam psikoterapi. Contohnya di situ juga kita akan explain ataupun explore patient punya condition ataupun challenges, supaya kita boleh juga offer terapi lain seperti interpersonal therapy, family intervention, dan kita mempunyai goal atau aim apabila pesakit-pesakit ini dirawat, mereka boleh pulih dan kembali untuk melakukan tugas dan fungsi seperti sebelumnya. Selalunya berapa lama mereka perlu berada di ward psikiatri? Berbeza, saya pasti, mengikut pesakit, tetapi selalunya berapa lama? Okey. So ini agak variables lah, maksudnya varies lah, maksudnya ada yang dalam masa yang singkat, berdasarkan respon seseorang pada rawatan yang diterima, tak kurang juga ada yang memerlukan tempoh yang lebih panjang dan mungkin escalate daripada rawatan farmakological, mungkin memerlukan rawatan yang lebih intensif seperti electroconvulsive therapy lah, ECT, dan pelbagai rawatan lain juga. Doktor, walaupun topik hari ini adalah tentang depresi kemurungan, kita masa lagi perlu optimis. Mesti ada peluang ataupun harapan untuk pesakit pulih dan menjadi seperti sedia kala. So saya suka dengan statement ni. Nombor satu, kita kena instill hope dekat kalangan pesakit, dan juga kita sebagai perawat ataupun doktor yang merawat. Kita tahu memang ada harapan untuk setiap pesakit kemurungan itu untuk pulih. Itu adalah satu perkara yang kita kena faham daripada awal lagi. Jadi bila kita tahu ada harapan untuk pulih, kita akan melakukan segala bentuk usaha dengan sepenuhnya lah. Okey, so tapi penting juga kita untuk tengok apa faktor-faktor yang boleh mempengaruhi untuk pemulihan ini. Yang pertama adalah rawatan yang tepat dan cepat. Maksudnya segera. Bila kita dah tahu tanda-tanda, kita perlu continue untuk mendapatkan rawatan. Dan ada sesetengah pesakit memerlukan rawatan farmakological atau ubatan. Kita tak boleh deny lah tentang perkara ni. Sebab kita faham penyakit depresi adalah penyakit biological. So ada bukti ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. So of course rawatan ubat penting untuk membantu. Dan seterusnya adalah dari segi sokongan sosial daripada keluarga, kawan-kawan dan komuniti itu sendiri untuk membantu sentiasa boleh memberi bantuan. Dan of course kita selalu beritahu kepada pesakit kita untuk mengadaptasi sistem hidup ataupun cara hidup yang sihat. Contohnya dengan exercise, sebab kita tahu dengan aktiviti fizikal boleh membantu meningkatkan emosi dan memang membantu untuk mengurangkan depresi.